Selamat siang semuanya, Shalom. Welcome to IFGF Dusseldorf Online Sunday Service. Saya harap semuanya di rumah boleh sehat, diberkati oleh Tuhan. Mari kita sembah dan puji nama Dia karena kita percaya bahwa Allah kita baik. Amin. Let's sing this song together. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Let's sing it out again from the top. Kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sing it again. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Let's worship Him, sing Hosanna. Hosanna to
Tuhan, untuk kami sembah, kami puji dan kami muliakan Tuhan Yesus. Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for the lives, Tuhan, that you gave us, for the health that you gave us. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas hidup dan atas kesehatan Tuhan yang masih kau berikan kepada kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan secara online Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa membantu kami Tuhan Yesus untuk benar-benar mengerti Tuhan, menerima Tuhan apa rencana Engkau Tuhan dalam diri kami Tuhan melalui firman-Mu yang ingin Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Guide us Jesus so that we can really open up ourselves and be ready to accept your word. Kami mau Tuhan membawa firman-Mu Tuhan untuk menjadi pedoman kami Tuhan yang hidup dimanapun kami berada Tuhan. Agar kami Tuhan boleh selalu Tuhan berkata-kata Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan menjadi garam dan terang dunia Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman pada hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus Sunday Service hari ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berencana dan bekerja. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat datang buat semuanya di dalam ibadah online IFGF Düsseldorf sore hari ini. Herzlich willkommen im Gotteshaus, im Online-Gottesdienst heute Nachmittag. Saya terus berdoa di dalam setiap kehidupan kita semuanya, kita terus ada di dalam naungan Tuhan. Ich hoffe, dass wir alle weiterhin im Gottesschutz Dan kita terus memiliki sikap tubuh, jiwa, roh kita, baik selalu, meskipun di dalam online, ibadah online, kita terus bisa connect sama Tuhan. Ja, ich hoffe, dass wir alle weiterhin auch gute Einstellung von Körper und Seele und Geist haben, egal ob vor Ort oder online. Kita mau berikan waktu kita selama 1,5 jam ke depan ini untuk semuanya, untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Wir möchten die 1,5 Stunden diese Zeit Gott geben, fokussieren nur am Gott, für Gott. Karena Tuhan mau hadir di dalam setiap rumah-rumah kita, Tuhan mau hadir di dalam living room kita masing-masing. Ja, Jesus ist da, also ist anwesend in jeweiliges unserer Häuser. Karena itu sudah sepatutnya kita mau menerima tamu yang agung, Raja di atas segala raja, dengan sikap dan posisi yang terbaik. Da wir der König erwarten, der König zu heißen, dann vorbereiten wir wirklich in guter Einstellung. Paling sedikit kita sudah nggak pakai lagi baju tidur lah ya, kitanya sudah siap pakai baju yang rapi, sudah cantik, sudah siap untuk menerima, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Sollten wir uns ja zumindest, also darauf vorbereiten, zumindest keine Schlafanzug tragen. Gibt es Amin? Nah, oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bacakan deklarasi iman kita. Bevor wir Gottes hören, wollen wir gemeinsam unser Glauben. Dan kita baca dengan yakin dan percaya. Oke, saya bacakan dengan di dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya
bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Amin. Ya, sore hari ini kita masuk di minggu terakhir di bulan Agustus. Heute Nachmittag ist für uns der letzte Tag im August. Dan kita akan mengakhiri tema kita Leading Inside Out. Und wir werden auch unsere Themen beenden, führen von innen nach außen. Dalam 2 bulan terakhir ini kita belajar, banyak sekali kita belajar bagaimana untuk kita menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin dari dalam keluar. In den letzten 2 Monaten haben wir viel gelernt, wie wir führen von innen nach außen. Bagaimana seorang pemimpin untuk mempunyai sikap dan cara pandang yang sesuai dengan Tuhan. Wie wir als Führer die Einstellung von Gott nach Gottes Einstellung. Karena sikap inilah yang akan menentukan seberapa jauh kita bisa dibawa oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Weil diese Einstellung bestimmt, wie weit oder wie bereit sind wir nach Gottes Plan unter Gott zu sein. Kita juga sudah belajar dari Hendra di mana yang mengatakan tentang HSPE, humble, specific, persistent, dan expectant. Also wir haben auch von Hendra schon gelernt, dass das demütig, spezifisch und persistent und expectant. Di mana kita harus mempunyai hati yang terus bisa berserah penuh kepada Tuhan dengan terus menantikan setiap pertolongan demi pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya dan belajar terus teguh dan kuat di dalam setiap ujian atau tes yang sedang kita hadapi. Ja, wo wir ein Herz haben, das sich ganz Gott hingibt, indem wir weiterhin auf Gottes Hilfe warten, die rechtzeitig kommt und lernen in jeder Prüfung, die wir haben, stark zu sein. Dan sore hari ini kita mau belajar bersama-sama dari satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu yang sudah tidak asing lagi, yaitu Daud. Heute Nachmittag werden wir gemeinsam von einer vertrauten Person aus der Bibel lernen, nämlich von David. Di mana Daud itu adalah seorang yang masih muda, dia dipanggil, dipilih, diteguhkan, dan diperlengkapi oleh Tuhan sendiri di dalam sepanjang kehidupannya. Der in seinen jungen Jahren von Gott sein ganzes Leben lang berufen, auserwählt, bestätigt und ausgestattet wurde. Di sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan seorang Daud. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17. Öffnen wir unsere Bibel in 1 Samuel Kapitel 17. Di sana diceritakan bagaimana bangsa Filistin itu sedang berkumpul di satu tanah di daerah Soko, di tanah Yehuda, untuk maju berperang melawan bangsa Israel. Da wird auch erzählt, wie die Philister versammelt in dem Land Juda. Ya, bangsa Filistin kita tahu memiliki satu panglima yang besar, yang kuat, namanya Goliat, dan dia maju menantang bangsa Israel untuk melawan dia. Und die Philister hatten einen großen Soldaten namens Goliath. Tetapi apa yang terjadi? Kita baca di situ bahwasanya bangsa Israel itu cemas hatinya, mereka ketakutan. Und die Israeliten waren also wirklich entsetzt gegen ihn und fürchteten sich sehr. Dan suatu hari di sana diceritakan bahwasanya Daud dipanggil dan dipilih oleh papanya Isai untuk disuruh memberikan makanan kepada kakak-kakaknya. Es wurde auch erzählt, dass Daud wurde von seinem Vater Isai beauftragt wurde, an seinen Bruder
das Essen zu bringen. Di mana kakaknya sedang ikut menjadi tentara barisan Israel pada saat itu. Die Brüder waren in der Schlachtlinie. Di ayat ke-17 di sini dikatakan, saya bacakan dalam bahasa Indonesianya, dikatakan Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu benih gandum, ini sefa dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda daripada mereka. Di ayat ke-20 saya lanjutkan, lalu Daud pagi-pagi ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Karena Daud adalah seorang penjaga kambing domba ayahnya. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Dan sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Di sini diceritakan akhirnya Daud melakukan perintah papanya Isai. Da wurde gesagt, dass David ist gegangen nach Auftrag von seinem Vater. Setelah dia sampai di tempat barisan bangsa Israel, Daud itu melihat dan bahkan dia mendengar saat itu bagaimana bangsa Israel dan bangsa Filistin, tentara-tentaranya itu sedang mengatur barisan untuk berperang. Als David das Heer erreichte, sah und hörte er, wie die Israeliten und Philister zum Kampfplatz zogen und sich in Stellung brachten. Dan saat itu pula majulah tentara besar panglima dari bangsa Filistin, Goliat, itu dia menghina dan menantang bangsa Israel untuk melawan dia. In diesem Moment trat Goliath hervor und verspottete die Israeliten und forderte sie zum Zweikampf heraus. Dan saat itulah Daud melihat bahwasanya barisan tentara Israel itu lari ketakutan menghadapi bangsa Filistin dengan Goliat yang besar. Gleichzeitig sah David auch, wie die Israeliten aus Angst flohen. Tetapi apa yang dilihat Daud itu sangat berbeda dengan yang dilihat oleh tentara-tentara Israel. Aber David sah anders, anders als was Israeliten sahen. Daud melihat bukan Goliat sebagai masalah terbesar, tetapi dia melihat ada satu hal, satu sosok seseorang yang jauh lebih besar yang ada bersama-sama dengan Daud. Aber David sah Goliath nicht als großes Problem, sondern er hat was anderes gesehen, also jemand, der noch größer als sein Problem. Di ayat ke-26 diceritakan mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari orang Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Di sini kita bisa melihat Daud itu mengerti dan tahu siapa Tuhan yang ada bersama-sama dengan Daud. David verstand und wusste, was für ein Gott bei ihm war. Daud mengerti bahwa Tuhan yang ada bersama dengan dia itu jauh lebih besar dari Goliat yang ada di depan mata Daud. Er verstand, dass der Gott, der bei ihm war, viel größer war als Goliath vor ihm. Karena itu dia langsung mendeklarasikan, dia menginisiatif dirinya sendiri untuk maju melawan Goliat, bukannya lari seperti beberapa tentara Israel yang ketakutan. Deshalb
ergriff er die Initiative, gegen Goliath anzutreten, statt wegzulaufen. Singkat cerita, Daud dibawa ke Raja Saul untuk menghadap Raja Saul. Dia ditanyain dan dia akhirnya diizinkan oleh Raja Saul untuk melawan Goliat. Kurz gefasst, David wurde von König Saul gerufen und er wurde auch wenig befragt und durfte schließlich gegen Goliath kämpfen. Dan dia diberikan jubah perangnya Saul, diberikan pedangnya Saul untuk bisa melawan Goliat, tetapi dia nggak bisa jalan. Also König Saul hat David seine Ausrüstung gegeben, aber David hat wieder ausgezogen, weil er sich nur mühsam damit bewegen konnte. Tetapi Daud, dia memakai apa yang ada di dalam tangannya. Dia bersenjatakan tongkat. Alkitab menulis dia mengambil 5 batu yang licin dari sungai dan dia membawa ketepil. Dia maju melawan Goliat dengan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di depan bangsa Filistin. Und stattdessen nahm er seinen Hirtenstock, seine Steinschleuder und 5 Kisse Seine aus einem Bach und trat damit im Gottes Namen gegen Goliath an. Dan di ayat yang ke-49 sampai ke-52 dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan bangsa Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Lalu Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri, ia di sebelahnya, diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu dihabisi dia. Dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ayat ke-52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorai lalu mengejar orang-orang Filistin sampai ke dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. Wow, luar biasa cerita dari Daud ini. Es ist wirklich bewundernswert. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya bangsa Israel itu mendapatkan kemenangan yang besar dari seorang anak muda yang bernama Daud. Aus diesem Vers wissen wir, dass Israeliten dank eines jungen Mannes einen großen Kampf gewinnen, also großer Sieg. Yang dimana Daud itu datang ke dalam barisan tentara Israel. Dass David in die Reihe der israelitischen Armee kam. Dia melihat bahwasanya Tuhannya itu jauh lebih besar dari seorang Goliat dan maju berperang. Und er sah, dass sein Gott ist viel größer als Goliath. Dan dia mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Und er errang einen großen Sieg. Dan sore hari ini tema khotbah saya beri judul Veni Vidi Vici. Das Thema mein heutiger Predigt ist: Ich komme, ich sehe und ich siege. Saya datang, saya melihat, saya menang. Ich komme, ich sehe und ich siege. Ya. Kalimat ini saya rasa tidak asing di telinga kita, yang dimana kalimat ini didengungkan oleh seorang pahlawan perang pada zaman Kekaisaran Romawi. Diese Veni Vidi Vici ist nicht mehr so fremd bei uns. Es ist ein bekannter lateinisches Zitat von Julius Caesar. Ya, di mana pada tahun 47 sebelum Masehi dia
bisa melakukan pertempuran, memenangkan pertempuran di Zela dengan dari kerajaan Pontus dalam waktu 4 jam. Und ja, der kann dann so in sehr kurzer Zeit, von 4 Stunden, konnte dann sein Krieg also gewonnen in Zela. Dan kalimat ini sampai sekarang banyak sekali dipakai untuk orang-orang untuk membangunkan motivasi, untuk memberikan keyakinan bahwasanya kita ini sanggup untuk meraih satu hal yang lebih baik, meskipun di depan kita itu banyak ada hambatan, halangan yang sedang kita hadapi. Dieses Zitat wird bis heute auch verwendet, um die Motivation aufzubauen und die Hindernisse zu überwinden. Demikian pula dengan kita semuanya yang datang hari ini, saya berdoa di dalam rumah kita masing-masing, kita bisa melihat bahwasanya Tuhan itu hadir di dalam setiap rumah-rumah kita. Ebenso können wir alle, die wir heute im Gotteshaus kommen, obwohl wir in unsere jeweiligen Häuser sind. Ya, kita bisa melihat bahwasanya Tuhan itu ada di dalam keluarga-keluarga kita. Dass Gott in unsere Häuser, unsere Familie, Sehingga kita bisa mendeklarasikan kemenangan apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. und wir können auch den Sieg verkünden, den Gott für unser aller Leben vorbereitet hat. Saya yakin di dalam masa-masa yang tidak pasti ini, yang tidak penuh, yang tidak ada kepastian hari-hari ini, kita menginginkan yang namanya sebuah kemenangan, bukan? Ich bin mir sicher, in diese unsicheren Zeiten wie jetzt, wollen Sie und ich einen sogenannten Sieg, oder? Saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ich weiß nicht, was wir alle gerade durchmachen. Mungkin di dalam hubungan keluarga, Anda ingin mempunyai hubungan keluarga yang lebih baik. Vielleicht möchten Sie Harmonie in der Familie haben. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan dan Anda ingin mendapatkan pekerjaan tersebut itu dengan cepat. Vielleicht ist jemand auf Jobsuche und Sie wollen den Job schnell bekommen. Mungkin ada yang saat-saat ini sedang sakit dan Anda ingin supaya sakit itu cepat hilang dan kita mengalami satu kesembuhan. Vielleicht ist jemand krank und Sie möchten von einer Krankheit geheilt werden. Itulah sebuah kemenangan. Das ist ein Sieg. Tetapi untuk mendapatkan kemenangan itu dibutuhkan yang namanya sebuah proses yang harus kita jalani. Aber um diesen Sieg zu erringen, brauchen wir einen Prozess. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang semuanya serba instan, teman-teman. Denn in dieser Welt gibt es nicht Sofortiges. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini yang ada di dalam setiap kehidupan kita, apakah Tuhan itu bisa membuat mujizat di dalam waktu yang singkat? Die Frage ist, kann Gott nicht in kurzer Zeit Wunder wirken? Jawabannya ya, Tuhan pasti bisa melakukannya. Die Antwort ist ja, sicherlich kann Gott es tun. Karena Tuhan, mujizat itu adalah haknya Tuhan. Alles ist eigentlich Gottes Recht. Di dalam konferensi yang lalu, salah satu pembicara, Pastor Judith Halim mengatakan, Pastorin Judith Halim sagte bei der letzten Konferenz, dia mengatakan Tuhan tidak pernah berjanji mujizat selalu terjadi, tetapi Tuhan berjanji kemenangan bagi semua yang percaya kepada Tuhan. Gott verspricht nicht
immer ein Wunder geschehen. Aber Gott verspricht, dass wir einen Sieg, erringen, dass der dann an Gott glaubt. Mujizat itu kepunyaannya Tuhan. Kalau Tuhan mau sekarang terjadi, pasti terjadi hari ini juga. Wunder gehören Gott. Wenn Gott will, dass es jetzt geschieht, muss es geschehen. Tapi kita tidak bisa menyuruh-nyuruh Tuhan untuk hari ini terjadi, tapi karena itu semuanya haknya Tuhan. Und wir können ja auch nicht Gott befehlen, ja, muss jetzt heute passiert oder so. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kemenangan itu adalah kepunyaan kita, Anda dan saya, yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Bahwasanya kita ini adalah umat yang lebih daripada pemenang. Aber der Sieg ist unser und dass Gott uns versprochen hat, dass wir ein Volk sind, mehr ist als Sieger. Siapa yang mau menjadi anak-anak Amin. atau umat-umat pemenang? Coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Haleluya. Ya. Jadi kita diberikan satu hak oleh Tuhan untuk kita menerima kemenangan itu dalam hidup kita. Wir haben ein Recht bekommen, dass wir diesen Sieg bekommen. Dari kalimat veni vidi vici, ini saya mempelajari ada dua hal yang harus kita lakukan, terutama pada saat kita berbicara, kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa memperhatikan dua hal ini. Aus den Worten von Fanny Fidi Fizi habe ich gelernt, dass es zwei Dinge gibt, auf die wir als Führungskräfte achten müssen. Sebelum kita bisa mengatakan, ya saya mengalami kemenangan. Bevor wir sagen können, ja, ich habe gewonnen. Oke, siap? Yang pertama, itu kata come, datang. Das erste ist kommen. Kalau kita saya melihat terminologi dari kata come ini merupakan sebuah respon atau tanggapan atau reaksi dari sebuah aksi di mana kita itu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Wenn wir uns die Terminologie des Wortes kommen ansehen, ist dies eine Reaktion auf eine Aktion, die aufgerufen und ausgewählt wird. Kita bisa melihat tadi di ayat yang ke-17 yang sebelum yang sudah kita baca, bagaimana Daud itu dipanggil dan dipilih oleh ayahnya Isai untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya di camp tentara Israel. Im Vers 17, die wir gerade vorhin gelesen haben, wir haben ja gesehen, wie David von seinem Vater Isai berufen und auserwählt wurde, um seinen drei Brüdern das Essen zu bringen. Saya rasa Daud bisa aja bilang kepada papanya, oh papa saya lagi sedang mengembalakan domba-domba kamu, saya nggak bisa mengantarkan makanan buat kakak-kakak. David könnte auch so sagen, Vater, ich bin doch gerade meine Schafe, hirtet gerade meine Schafe. Ich konnte nicht. Tetapi firman Tuhan mengatakan Daud memberikan satu respon panggilan itu sehingga dia pergi besok paginya, pagi-pagi benar, dia mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya dan dia datang ke dalam camp tentara Israel. In der Bibel haben wir ja gelesen, dass David auf den Anruf reagierte und deshalb ging er am nächsten Morgen, um das Essen abzuliefern. Contoh yang lain di dalam Alkitab menulis bagaimana Abram dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju satu tanah perjanjian yang dia belum pernah tahu sebelumnya.
Ein weiteres Beispiel aus der Bibel. Abraham wurde von Gott berufen, aus seinem Heimatland zu kommen, um in das verheißene Land zu gehen. Ya, Tuhan memilih Abraham untuk menjadi satu bangsa yang besar. Also Gott zeigt, also durch seinen Nachkommen erwählt wurde, um eine große Nation zu werden. Apakah respon Abraham? Respon Abraham memenuhi, ya, menerima panggilan Tuhan, pilihannya Tuhan, sehingga dia pergi bersama keluarganya dan dia masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Wie reagierte Abraham? Abraham reagierte auf Gottes Ruf, sodass er und seine Familie das verheißene Land betraten. Musa, contoh selanjutnya Musa pada saat mengembalakan kambing domba, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Als Moses die Schafe hütete, wurde er von Gott berufen und auserwählt wurde. Und als Führer sein, um die Israeliten aus Ägypten, um die verheißene Land zurückzukehren. Dan Musa meresponi panggilan Tuhan tersebut. Dan dia bersama-sama dengan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah perjanjian. Und Moses antwortete auf Gottes Ruf. Und er und die Israeliten konnten aus Ägypten entkommen. Contoh yang lain, murid-murid Yesus sendiri dipanggil untuk mengikuti Yesus dan dipilih, yang dulunya dia sebagai penjala ikan, dia dipilih untuk menjadi penjala manusia. Und die Jünger Jesus sind berufen, um Jesus nachzufolgen und werden auserwählt, und die einst Fischer waren, um Menschenfischer werden. Murid-murid Yesus meresponi setiap panggilan dan tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Die Jünger Jesu reagieren auf jeden Ruf und jeden Zweck, der von Gott bestimmt wurde. Dan kita tahu melalui murid-murid Yesus itulah sampai hari ini kita masih bisa mendengarkan Injil, mendengarkan kabar kemenangan itu sampai hari ini. Und wir wissen jetzt ja auch, dass wir durch diese Jünger Jesus bis heute die gute Nachricht hören können. Bukankah hal itu adalah hal yang sama yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita saat ini? Ist das nicht dasselbe, was heute in jedem von unserem Leben passiert? Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sesuai dengan tujuan yang spesifik. Sie und ich wurden mit einer Bestimmung berufen und ausgewählt. Bahkan lebih dari itu, Tuhan sudah menenun kita pada saat kita ada di dalam kandungan ibu kita. Und noch mehr als das, Gott uns gewoben hat, wenn wir im Leib unserer Mutter sind. Bukankah ini merupakan satu panggilan, satu pilihan Tuhan yang mulia? Bukankah ini kita semuanya sangat berharga di mata Tuhan? Ist das nicht ein Ruf und eine herrliche Entscheidung Gottes? Und sind wir nicht alle sehr kostbar in den Augen Gottes? Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, bagaimana respon kita terhadap panggilan yang sudah Tuhan berikan tersebut? Nun die Frage an uns alle, wie reagieren wir auf Gottes Ruf und Wahl? Apakah kita masih ragu akan panggilan dan pilihan Tuhan tersebut? Zweifeln wir immer noch an Gottes Ruf und Wahl? Saya berdoa untuk kita semua yang sore hari ini datang dan mendengarkan akan firman Tuhan, supaya kita bisa meresponi panggilan dan pilihan Tuhan itu dengan hati yang terbuka, di mana untuk kita bisa datang dan masuk lebih dalam lagi, dan kita diangkat oleh Tuhan, naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan itulah menjadi satu tujuannya Tuhan. Also ich bete weiterhin, dass wir alle mit offenem Herzen auf Gottes Ruf und Wahl antworten können, wohin wir kommen
und in Gottes Gegenwart auf eine höhere Ebene eintreten können, als Haupt, nicht als Schwanz. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Yuk kita baca sekali lagi ayat ini di rumah kita masing-masing. Kita mau ganti kata kamu itu dengan nama kita masing-masing. Oke? Kita baca ya, di rumah kita masing-masing, kita buka Alkitab kita, kita katakan dengan yakin dan percaya. 1, 2, 3. Tetapi Yusuf, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya Yusuf memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil Yusuf keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Ada amin teman-teman semuanya? Siapa yang mau masuk menjadi ke tempat yang lebih tinggi lagi, ke level yang lebih tinggi? Yuk kasih jempolnya buat Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita dahsyat, sungguh luar biasa. Poin yang kedua yang mau saya katakan di sini, yang kita mau bisa belajar setelah kita datang, otomatis kita mau melihat. Der zweite Punkt ist sehen. Wir möchten sehen. Ya, habis kita datang, kita harus melihat. Als erste kommen wir und danach sehen wir. Salah satu prinsip dan pattern dari firman Tuhan, selain kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita bisa mendengar akan suara Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kita untuk melihat. Eines der Muster und Prinzipien in Gottes Wort, außer dass wir hören, lehrt uns Gott auch, uns zu sehen. Terlebih lagi, kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan, dengan sudut pandang Tuhan yang sangat berbeda dari sudut pandang duniawi. Darüber hinaus können wir aus der Sicht Gottes sehen, die sich sehr von der Sicht von der Welt unterscheidet. Di ayat yang ke-20 sampai ke-25, firman Tuhan tadi mengatakan bahwasanya Daud sampai di kamp tentara Israel, dia melihat apa yang sedang dilakukan bangsa Filistin terhadap bangsa Israel. Wenn wir in den Versen 20 bis 25 im Detail lesen, hörte und sah David, als er im israelischen Armeelager kam, was die Philister den Israeliten antaten. Bangsa Filistin menghina dan bahkan merendahkan kebesaran Tuhan. Und sie beleidigt die Größe Gottes und sogar demütigten. Bahkan Daud melihat sendiri bagaimana tentara-tentara Israel itu lari ketakutan dan meninggalkan barisan perang. Sogar David sah, was geschah, als die Soldaten Israels Angst bekamen und von der Schlachtlinien flohen. Tetapi Daud melihat dengan satu sudut pandang yang berbeda. Daud melihat dengan kacamata yang berbeda. Di ayat ke-26 dia mendeklarasikan, aber David sah es aus einem anderen Blickwinkel. David sah es aus Gottes Sicht. Und in Vers 26 erklärt allen Israeliten Soldaten und sagt, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup.
Saya ulangi lagi ya, barisan daripada Allah yang hidup. Ich wiederhole noch einmal. Die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Perkataan inilah yang membuat Daud itu berbeda. Cara melihatnya sangat-sangat berbeda daripada ketiga kakaknya, daripada Raja Saul sendiri, daripada tentara-tentara Israel pada saat itu. Diese Worte waren es, die David von allen anderen im Lager unterschied. Und schließlich Davids 3 Brüdern und König Saul selbst. Daud melihat bahwa Tuhan yang hidup di dalam dirinya itu mampu mengalahkan segala musuh yang dia hadapi. David sah, dass der Herr, Gott, der in ihm lebte, in der Lage war, alle Feinde zu besiegen. Dan ini pun juga berlaku bagi bangsa Israel zaman dulu. Dan ini pun juga berlaku buat kita yang ada hidup di zaman sekarang ini. Und das gilt auch für alle Israeliten in der Zeit und genau auch gleich, also gilt auch für uns, die heutzutage. Yang mau saya katakan bahwasanya jangan melihat besarnya masalah, tetapi kita melihat betapa besarnya Tuhan. Ich möchte sagen, schau nicht auf die Größe des Problems, sondern wie groß unser Gott ist. Di dalam Alkitab banyak sekali kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan untuk kita melihat. In der Bibel lehrt uns viel zu sehen. Abraham disuruh melihat untuk menghitung bintang-bintang di langit. Begitu banyaklah itu keturunannya Abraham yang sesuai dengan Tuhan janjikan. Abraham wurde von Gott befohlen, die Sterne am Himmel zu betrachten, so wie es viele Nachkommen von Abraham Gott versprochen haben. Musa diizinkan oleh Tuhan untuk melihat tanah perjanjian, karena dia nggak bisa masuk. Dia diizinkan Tuhan untuk melihat tanah perjanjian dari barat ke timur, utara, selatan, dengan memakai kacamatanya Tuhan. Moses wurde von Gott erlaubt, das verheißene Land zu sehen, bevor er starb. Also wegen der Sünde konnte er nicht das Land betreten, aber er konnte dann das gelobte Land von Osten, Westen und Norden und Süden. Dia umurnya 120 tahun, tapi dia bisa melihat seluruh tanah perjanjian itu dengan jelas. Der war damals 120 Jahre alt, aber er konnte wirklich ganz klar sehen. Yesus sendiri menyuruh murid-muridnya untuk melihat bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga-bunga itu. Und Jesus selbst sagte seinen Jüngern, sie sollten die Lilien des Feldes sehen, die ohne Arbeit, ohne Spinnen wachsen. Selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht so prächtig gekleidet wie eine der Blumen. Bukankah hari-hari ini Tuhan menyuruh kita untuk kita bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda? Es ist nicht so, dass Gott uns heutzutage sagt, dass wir in der Lage sein sollen, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Bukankah hari-hari ini kita disuruh oleh Tuhan untuk melihat dengan satu ketinggian yang berbeda? Dass wir in der Lage sein sollen, aus einer anderen Höhe zu sehen. Bukankah hari-hari ini kita disuruh oleh Tuhan untuk melihat dengan memakai kacamatanya Tuhan? Dass wir in der Lage sein sollen, durch Gottes Auge zu sehen. Hari-hari ini kita diberikan atau diperhadapkan oleh dunia untuk melihat segala berita demi berita yang berisikan dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan ketidakpastian untuk menghadapi masalah-masalah di dalam pandemi ini, ekonomi, politik, sangat banyak. Heutzutage wird uns von der Welt gegeben, alle Nachrichten zu sehen. Die Unsicherheit
Angst, Angst von der Pandemieprobleme, Politik, Wirtschaft und so weiter enthalten. Kalau minggu lalu kita belajar bersama-sama bagaimana untuk kita tidak khawatir akan hari esok. Letzte Woche haben wir ja gelernt, wie man sich keine Sorge um morgen macht. Dan sore hari ini saya mau encourage kita semua untuk kita bisa melihat dari sisi pandangnya Tuhan supaya kita nggak khawatir, saudara. Ich möchte heute Nachmittag, also das ist der richtige Zeitpunkt für uns, dass wir keine Sorge machen. Saya rasa saat inilah yang tepat untuk kita menggunakan kacamatanya Tuhan untuk bisa melihat betapa besarnya Tuhan kita. Es ist das richtige Zeitpunkt für uns, Gottes Brille zu benutzen, um zu sehen, wie groß unser Gott ist. Yuk, yang percaya bahwasanya Tuhan kita besar, yuk kita ketik sama-sama, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Diejenigen, die glauben, tippen bitte im Ormset, unser Gott ist großartig. So, amin, amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Sebelum saya mau tutup yang terakhir, sekarang yang menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab buat kita semuanya. Church, jemaat Tuhan, maukah kita semua yang sore hari ini hadir meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita bisa datang lagi, lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya? Die Frage ist, ob wir bereit sind, Gottes Gemeinde auf Gottes Ruf und Wahl zu antworten, damit wir kommen und in seine Gegenwart antreten können. Dan akhirnya kita bisa datang ke dalam Tuhan lebih dalam lagi. Und das zum Schluss können wir dann sagen, dass wir noch näher kommen. Pertanyaan yang kedua, Church, maukah kita semua melihat hari-hari ini memakai kacamatanya Tuhan untuk yang melihat satu hal yang jauh lebih lagi, yang dimana Tuhan bisa memberikan damai sejahtera, bukan memberikan satu kecemasan dan ketakutan. Und die zweite Frage ist, ob wir durch Gottes Auge sehen möchten, die Frieden schenken und nicht durch weltliche Augen, die Angst bringen. Jika ada daripada kita sore hari ini yang ingin datang, melihat, dan mengalami satu kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita angkat tangan kita bisa berdoa di rumah kita masing-masing, kita bisa nyalakan kamera-kamera kita, dan kita sama-sama berdoa buat kita semuanya. Jeder von uns, der kommen möchte, um den Sieg zu sehen und erleben, wie Gott es versprochen hat, hebe unsere Hände und wir beten zusammen und ich bitte dann die Kamera anzuschalten. Halleluja, Yesus. Halleluja. Oh, Jesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Puji syukur, haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mau berserah hanya kepadamu, Tuhan. Kami hanya mau berserah kepadamu, Tuhan. Gott, ich möchte nur alles zu dir geben. Thank you, Jesus. Danke Karena dir, kami Jesus. tahu, Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Bapa. Haleluya, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, sore hari ini, dimanapun kami berada, buat seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan, AFGF Düsseldorf, yang sore hari ini hadir, yang ada di dalam rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan, hamba-Mu meminta kemurahan-Mu turun di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, Kau boleh hadir di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan.
supaya kami boleh ya Tuhan mendapatkan satu damai sejahtera, kami boleh mendapatkan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh datang meresponi segala panggilan pilihan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh tahu bahwasanya panggilan dan pilihan-Mu itu Tuhan, itu adalah yang terbaik. Tuhan, biarlah kami boleh memakai kacamata-Mu ya Tuhan. Kami boleh memakai dengan cara pandang-Mu ya Tuhan. Bukan dengan cara pandang dunia ya Tuhan, yang mendatangkan kecemasan, ketakutan, iri hati, dengki, atau apapun yang hari-hari ini disajikan ya Tuhan. Tetapi kami mau memakai cara pandang-Mu Tuhan, dengan kacamata-Mu yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita ya Tuhan. Dan kami boleh melihat rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, rancangan yang mendatangkan masa depan yang baik di dalam setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan pada saatnya itu Tuhan, kami bisa mengatakan, yes, kemenangan itu terjadi di dalam hidup kami. Berkat-Mu boleh turun Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan menyampaikan segala isi hati-Mu ya Tuhan, yang Kau sampaikan, yang Kau tanamkan dalam hidup hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan kami boleh mengalami yang namanya Veni, Vidi, Vici di dalam setiap kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to